لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شكرا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad zakarahu al-muallif biqaulihi kulluka syirkun khafiyyun mansya'uhu al-wahmu wal khayal fa innahuma yumbitani al-ghaib kal maratib wal maqamat az-zailah fa iza afnaita anka al-ghaib bana bil ilmi ilahi tauhiduka an-nafi lisyirki binaw'aini al-mustalzimu linafil wahmi wal khayal. Waqad zakarahul muallifu biqaulihi, dan sesungguhnya telah menyebut akan dia oleh tuan pengarang kita Syekh Ibn Ruslan Ad-Dimishqah dengan katanya kulluka ayyuhal abd zatan wa sifatan wa fi'lan syirkun khafiyyun mansya'uhu al-wahmu wal khayal. Kulluka, mana tiap-tiap kamu, ayyuhal abd, ya, wahai makna hamba, ayuhai hamba Allah Ta'ala, iaitu pada jihah, mana pada pihak zat, dan jihah sifat, dan pihak sifat, dan jihah perbuatan, mana pihak perbuatan. Maknanya kamu pada sudut zat, sifatnya dan perbuatannya adalah dipanggil sekutu, mana syirik yang tersembunyi. Apa makna dia? Dia pergi kepada tauhid peringkat ketiga ni. Tauhid tinggi sekali ni. Makna memandang pada diri kamu, memandang pada sifat kamu, memandang pada af'al kamu, sehingga kamu tidak memandang kepada af'al Tuhan dan sifat Tuhan. Itu dia panggil syirik, sekutu. Ini sekutu dari sudut mana ni? Sekutu dari sudut pandangan. Ya, dia sekutu ada lagi dari sudut qasad. Satu lagi syirik dari sudut mana i'tikad. Dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama dia panggil syirik dari sudut i'tikad. Dengan bahawa dia berpegang makhluk ni memberi kesan, makhluk ni boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, maka itu dia telah menyekutukan Allah Ta'ala. Sebab menyekutu ni menduakan, sedangkan benda tu tunggal, milik Allah Ta'ala saja. Ketuhanan adalah milik Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang bersifat dengan ketuhanan. La ilaha illallah. Dia ada bersifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala sahaja. Itu syirik yang pertama. Dan syirik ini dia membatalkan akidah. Siapa yang mati dalam keadaan begini, maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Auzubillah. Ini orang kafir musyrikin. Ya, ni taraf dia itulah. Kita alhamdulillah yang ni kita tak kena ni. Ya, bahawa kita tidak menyembah patung-patung, berhala-berhala yang dibuat, diukir daripada kayu, daripada batu, tak boleh. Ya. Sekarang kita nak lepaskan 2 yang bawah lagi ni. Syirik yang kedua, yang tadi membatalkan iman dan akidah. Yang kedua ni dia tidak membatalkan iman, tapi dia membatalkan akan sawabul a'mal, pahala amal. Riak, ujub, sum'ah, ego, takabur, atau habis tu amal kita dirosak, pahala amal tu habis.
Sekarang yang kita bincang yang ketiga ni. Ini lagi halus. Yang tadi dipanggil syirik. Yang atas sekali iaitulah yang besar asyirkul jali atau syirkul akbar. Yang kedua dipanggil asyirkul asghar, syirik yang kecil. Yang ini membatalkan pada amal. Yang ketiga ni dipanggil asyirkul khafi. Ini lagi tersembunyi. Iaitu memandang akan diri kita, sifat kita, zat kita, sehingga lupa akan Allah Ta'ala. Ini rosak. Dia ni membatalkan apa ni? Membatalkan sidqut tawajjuhin. Kejujuran kita bertawajuh hati ke Tuhan jadi rosak. Jadi kita pandang je diri kita, dia habis. Ya. Sebab tu benda ni kena dimatikan dengan apa? Dengan la haula wala quwata illa billah. Itu tutu dia punya pump, dia punya pisau kerat ni. Pedang memancung perasaan tu. Kita selalu baca tapi dia tak duduk lagi tangga. Baca je. Kalau duduk tangga tu hebat tinggi tu. Sehingga tidak nampak melainkan dia. Dia tak bergerak satu melainkan dia. Allah. Itu dia kata kulluka ayyuhal 'abd zatan wa sifatan wa fi'lan. Mana kulluka sekalian engkau tu wahai hamba Allah Taala, zatan nisbah zat dia, nisbah sifat dan af'al kita, perbuatan kita, itu dipanggil syirkun khafiyun, syirik yang sangat tersembunyi, khafi. Dia jadi daripada mana tu? Mansya'uhu al-wahmu wal khayal. Mansya' tempat jadi atau punca dia. Punca yang timbul ni apa ni? Daripada mana punca jadinya? Itulah wahmun, waham, kemudian perangsan di bahasa Kedah. Sebab yang terjemah tu Kedah, Tunggu Haji Umar Zuhdi. Dia terjemah kitab ni. Yang ada perangsan orang Kedah. Kita panggil perasan. Kita panggil khayal, kekhayalan. Ya, apa makna khayal? Dia tak ada hakikat, tuan. Benda yang tidak ada hakikat. Ya. Waham, benda tak ada hakikat. Perasan, waham. Kita perasan apa yang disebut sini paling besar menghijab? Kita perasan seorang makhluk lah boleh memberi, makhluk boleh menyekat, makhluk boleh mendatangkan mudarat, makhluk boleh memberi manfaat. Oh, itu bahaya besar. Itu rosak jawapan etika kita. Yang memberi manfaat ialah dia. Yang menentukan adalah dia. Yang menarik dia, yang memberi, yang mengada dia, yang mentiadakan semua dia. Ya, semua hakikat dia. Kullum min indillah. Katakan ya Muhammad, semua itu datang daripada Ta'ala. Jadi yang jadi kita khayal, jauh dengan Tuhan sebab melayankan khayal gitu. Atau wahmun. Benda tak ada. Kan? Jalan malam dekat kubur, kaum Melayu takut jalan malam dekat kubur. Malam Jumaat pula tu, dia dengar fiun. Dia kata bunyi Pontianak, dia lari. Rupanya apa? Pokok buluh bergesil. Esok pagi dia dengar lagi suara. Dia pergi dengar, suara pokok buluh. Dia ingat hantu apa. Dia punya lari, tak cukup kaki. Adakah hakikat tak benda tu? Tak ada. Tak apa hantu pun. Tapi perasaan, waham dia panggil. Ya. Yang ni waham ni lah bahaya besar. Dulu rumah kan, biasanya tandas dia orang duduk luar. Jadi dia punya perut dah sakit memulas nak buang air, tak tahan. Dia nak turun tangga, dia dengar suara rimau. Tak jadi terus. Besok pagi suara tu ada lagi. Cari-cari rupanya ada lubang di bawah rumah dia tu. Jadi musim bertara tu angin kuat. Bila angin tekanan udara dekat lubang tu bunyi. Ingat suara rimau tadi. Rupa suara deruman tu suara apa? Angin yang meniup ke arah lubang tadi. Ini rupanya malam tadi. Sampai dia tak jadi buang air. Hilang sakit perut dia, tak jadi takut. Itu apa? Hakikat? Tak ada hakikat. Mana ada rimau? Itu panggil apa? Wahmun, waham. Ataupun khayal, perasaan saja. Yang inilah yang banyak mengendalikan manusia daripada sampai ke hadrat Allah. Apa yang diwaham di khayal, dia perasan manusia ni macam boleh membekas. Dia perasan manusia seolah boleh memberi. Ya, pada hakikat ni adalah daripada Allah Ta'ala semua. Ya, tak seolah manusia boleh memberi mudarat, boleh memberi manfaat. Tak ada siapa. La yadurru wa la yanfa'. Tidak siapa boleh mudarat, tak ada siapa boleh memberi manfaat melainkan Allah Ta'ala. Kalau manusia boleh mengubah, habis satu dunia ni dah jadi orang yang beriman dan Muslim. Sebab apa?
Rasulullah adalah orang yang paling sangat-sangat menghendaki bahawa kita ni beriman kepada Allah. Ya, Rasulullah sangat sayang pada umat. Kalau boleh ubah, ya, manusia ni boleh memberi kesan, Rasulullah dah buka hati dia, semua dia masuk. Tapi tak boleh. Hatta Rasul yang paling hebat, ya, dia tidak ada kemampuan pada hakikat untuk mengubah. Dalil firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka, engkau ya Muhammad, la tahdi, engkau tak boleh memasukkan hidayat, man ahbabta, akan orang yang engkau kasih, walakinnallaha yahdi may yasha, tapi Allah Ta'ala sajalah memberi petunjuk akan orang yang ia kehendaki. Ya, semua orang yang dapat petunjuk tu adalah orang yang telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau Tuhan tak kehendak, dia tak dapat. Walaupun dia duduk satu rumah dengan orang yang mulia, para nabi, para rasul. Ya, siapa yang tak beriman tuan-tuan, keluarga, kalau kita tengok Nabi Nuh alaihissalam, anak tak beriman. Ya, Nabi Lut alaihissalam, isteri tak beriman. Semua Tuhan dah tunjuk. Ya, Rasulullah SAW, bapa saudara keliling, Abu Jahal, Abu Lahab, semua dekat. Jadi maknanya apa? Di sini hakikatnya adalah daripada dia semua. Kita tidak boleh menentu. Kalau kita boleh menentu, tak ada seorang pun sakit, tuan-tuan. Tak ada seorang pun miskin. Siapa nak miskin, siapa nak sakit, siapa nak masalah, seorang tak nak. Kalau boleh dia nak senang, lenang, kayu raja, sihat, segar bugar. Tapi apa yang berlaku? Paling banyak doktor, tuan-tuan. Ya, klinik apa nama tu, hospital makin besar. Itu menunjukkan bahawasanya hakikatnya segala khalaik la yadur wa la yanfa, dia tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. Hakikat yang memberi manfaat mudarat ialah huwallahu ta'ala. Semua sandar kepada kita orang tu buat, itu semua majaz dipanggil, sandaran saja. Ya, macam kita kata air pipe. Ya, air pipe. Pipe ada air ke tuan-tuan? Kita pergi kedai hardware, beli sebatang pipe, kita pun perah ramai-ramai. Keluar air, tak ada. Habis kenapa dia bagi nama air pipe? Air pipe punya, cuma lalu je kat dia. Air takungan daripada tadahan hujan. Mana durian tunggal apa semua kan, takungan. Lalu dekat batang pipe tu. Oleh kerana dia lalu je, dia ambil nama je lah, air pipe. Padahal pipe tak ada air. Pipe batang bosi keras. Ataupun apa sekarang orang pakai yang plastik tu. PVC. Dia kan ada air. Jadi kenapa dia dapat nama? Sebab sandar dekat dia. Begitulah kita dapat nama sebab disandarkan kita usaha dan ikhtiar. Allah Ta'ala jadikan kita ni usaha dan ikhtiar, maka nampak zahir macam nampak daripada dia. Okey, disandarkanlah pahala dekat dia, dosa kita. Itu sebab usaha dan ikhtiar. Dan kita tidak boleh nafikan benda tu Allah Ta'ala jadikan kita. Ada setengah dia menafikan terajak sangat, dia nafikan semua Allah Ta'ala, usaha ikhtiar tak ada, jangan. Itu jadi pahaman Jabariyah. Tujuan dia apa? Dia nak lari daripada syariat. Itu jahat dia. Dia kata semua Allah Ta'ala, kita apa dia tak ada, semua dia. Tujuan dia apa tu? Dia buat jahat, jangan ambil salah. Sebab hakikat Tuhan, dia minum arak ni hakikat dia Tuhan. Itu dah melampau, jadi sesat. Satu lagi pula Qadariyah. Tuhan jadikan kuasa kat dia tadi, Tuhan jadikan, letakkan sandar kat usaha ikhtiar, dah dia mengaku dia pula. Tuhan dah bagi kita kudrat iradat, tak ada apa kait Tuhan, kita je lah handle. Wah, dia lagi kacau. Dua-dua ni sesat lagi. Ya, yang betul ialah ahli sunnah wal jamaah. Iaitulah kita tidak boleh memberi mudarat, tidak boleh memberi manfaat. Ya, tapi usaha Tuhan letak kat kita ada. Tapi yang gerak pun dia juga. Sebab tu ayat dalam Quran, dalam surah Fatihah tu dua lapis. Iyyaka na'budu satu, kemudian wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu ayat syariat. Wa iyyaka nasta'in itu ayat hakikat. Iyyaka akan dikau, na'budu. Na'budu kami nampak diri. Kami sembah. Ada rasa kita. Maknanya kita sabitkan usaha ikhtiar, kita sembah. Adapun hakikat wa iyyaka nasta'in, akan dikau saja kami memohon pertolongan. Sebab apa pohon pertolongan? Usaha kita tak beri kesan. Ya, hakikat yang memberi kesan ialah dia. Jadi dalam pandangan apabila kita memandang-mandang akan melayankan waham dan khayal, ya, sebab apa? Kekurangan zikir mungkin. Bila kurang zikir tuan, kita dah khayal, ya. Itu makna dah apa? Lupa akan Allah Ta'ala. Dan nampak benda luar, akhirnya tak tahu
Tak tahu bahawa air itu sebenarnya air tadahan kolam besar, itu bukan air macam paip. Tapi oleh kena dia tak nampak di pandang depan ni kan, akhirnya terhijab. Ya, dia nampak makhluk, dia lupa Allah Taala. Dia rasa kudrat makhluk, dia lupa kudratillah. Itu menyebabkan dia terhijab daripada Taala. Sebab itu disuruh banyakkan zikrullah. Ya, sebab zikir itu semua menunjuk kepada kebesaran, keagungan, kehebatan Allah Taala. Tiap-tiap kamu ayuhai hamba Allah Taala pada pihak jihad pada nisbah zat, ya, sifat dan perbuatan tu ialah dipanggil syirkun khafiyun, makna sekutu yang tersembunyi. Jadi di mana mansya'uhu al-wahmu wal khayal, punca jadi dia itu ialah waham, ya, dan perasan, padahal tak ada hakikat. Fa innahuma yumbita tu ni silap, bukan yusbani, silap tulisan. Yunbitani maknanya menumbuhkan al-ghair, lain daripada Ta'ala, kal maratib wal maqamat az-zailah. Maka bahawasanya kedua-duanya itu mensabitkan, ya, yumbitani boleh atau yusbitani boleh. Kalau buat yusbi tambah ta alif yusbitani, asbata yusbitu. Yusbitani mana mensabitkan keduanya, mana waham dan khayal tu. Kalau kita layankan dengan sebab kita malas berzikir, kita malas zikir, khayal masuk. Dia khayal nampak dia hebat, dia handal. Oh, itu tak pakai. Allah Ta'ala suruh pandang dia, bukan suruh pandang kita. Ya. Seperti martabat, pangkat-pangkat, semua tu yang hilang, hapus. Ya. Akhirnya dia seronok dengan pangkat, dengan jawatan dia, dengan martabat ketinggian dia, yang semua pada hakikat tak ada hakikat semua. Ya. Sama ada pangkat di sisi dunia atau pangkat di sisi Allah Ta'ala. Kalau dalam suluk pangkat makam ni macam-macam kan. Dia dah seronok kat benda tu, sedangkan benda tu semua makhluk. Ya. Kalau sampai rohani dia boleh berjalan, tengok alam ni sampai mi'raj ke apa, arash macam-macam, itu masih makhluk. Arash makhluk Tuhan. Ya, kita berjalan ni nak turun kepada apa? Kepada dia, bukan pada makhluk. Semua dibuka tu sebenarnya untuk tunjuk kebesaran dia je, supaya kita pandang dia. Semua tu mana yang akan hilang. Sebab tu Nabi Ibrahim AS bila dalam Quran ceritakan, wah ni besar cahaya bulan apa matai ke, ini Tuhan. Bukan makna itu nak tunjukkan benar, bukan hilang. Akhir dia buat kesimpulan apa? La uhibbul afilin, aku tidak kasih pada benda yang hilang. Jadi cari benda yang sebalik, yang kekal. Siapa yang kekal? Dia yang tunggal. Wallahu ta'ala. Kemudian faiza afnaita anka al-ghair. Jawab iza bana bi ilmil ilahi, ya, tauhiduka an-nafi lil syirk binau'aini al-mustalzimi li nafil wahmi wal khayal. Maka apabila memfana engkau, apa makna memfana? Melejapkan, kita buang daripada ingatan kita, buang daripada pandangan kita perasaan khayal tadi, seolah-olah makhluk ni boleh, itu boleh memberi mudarat, boleh memanfaat, buang semua kita. Ya, kena buang. Waktu orang guru saya kata, dulu kan orang tua-tua dulu dia suruh cukup bomo ni kan, kalau sebut minyak mati berbunuh, yang buat pasal dia kata. Tadi. Ya, sebut dia minyak mati berbunuh, kalau kau tengok minyak mati berbunuh kau terkejut, jauh lagi kau daripada Tuhan. Minyak mati bunuh dengan air longkang tu serupa je. Tak ada apa pun. Ya, itu kena jaga tu. Ya. Ni kadang banyak agak. Kerana lebay-lebay kata, dia pasal tu, ilmu sihir dihandal. Tak ada apa. Kosong. Yang ada dia. Kena berhati jaga tu. Hari tu nampak jadi tu. Itu semua af'al dia. Ya. La fa'il illallah. Tiada yang membuat melainkan Ta'ala je. Habis jadi tu Tuhan dah susun azali dah. Ya, Tuhan jadikan azali dah. Sebab dia pakai ilmu sihir ni. Siapa jadikan? Allah Ta'ala juga. Hikmah dia Tuhan nak sesatkan dia lagi. Dia sesat lagi jadi sesat. Itu dah hakikatnya. Akan jaga jalan ahli tarik kita berjalan, jaga-jaga benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita tersangkut. Kita pula ada berhati nampak dia. Tak ada hebat, tak ada besar melainkan dia. Ya, so kita pandang satu je, dia. Jangan pandang yang lain kan.
Pandang yang lain apabila kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khayal dan waham, ya. Maka apabila memfanakkan engkau daripada engkau, apa maksud dia? Kita menghilangkan pandangan hati kita kepada diri kita, dan akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Jawab dia apa? Nyatalah, itu jawab dia. Teranglah, bersinarlah, teranglah, nyatalah dengan pengetahuan. Sini apa? Ilmu laduni, tuan cepat. Dia masukkan dengan pengetahuan sini tauhiduka ay tauhidul khas, pengetahuan yang bangsa ketuhanan, pengetahuan al-ilahi bil ilmi ilahi. Apa tauhiduka? Tauhid, oleh tauhid engkau hilangkan bagi sekutu. Timbulnya tauhid khas ni ambil lenyaplah pandangan syirik dengan dua bahagi tadi, ya, iaitu waham dan khayal. Buang habis. Bagi itu yang melazimkan bagi ketiadaan waham dan perangsan. Mana perasaan waham itu hilang, dia akan pandang tepat kepada hakikat sebenarnya. Dari sinilah kelazatan yang paling hebat apabila dibukakan oleh Allah Ta'ala. Kita sentiasa dapat bersedap memandang kebesaran dan keagungan, kita nikmat besar dan sehingga hilang yang lain. Kita yang banyak ada tersangkut pandang yang lain tak ada apa pun. Itu baru kita tembak zikir Allah, 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 tembak jalan, supaya hati dia mantap, dapat mengeluarkan diri dia daripada memandang kepada khalaik, terus memandang kepada Khalik, pencipta dia. Walhasil ya tuan, yang paling besar ni, keluarkan pandangan daripada hati kamu, pandangan makhluk. Tu je zikir. Keluar. Maka nak keluar dengan apa? Tembak dengan zikrullah. Itu je punya obat paling besar ni. Boleh keluar tu, insya-Allah teranglah hati dia, ya, mudahlah terbuka makrifat dia dengan Allah Taala. Kemudian wa ma yubayyinu illa iza kharajta anka. Wa ma yubayyinu ay yazharu laka tauhiduka illa iza kharajta ay fanaita anta anka wa ansa ilal aghyari. Jawab dia, bi antaraha kullaha minallahi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan tiada nyata artinya tiada latas. Ini bahasa dia orang, ya. Latas mana apa? Terang. Tiada nyata dan tiada terang bagi engkau tauhid engkau. Mana tauhid kita ni takkan terang, takkan jelas, takkan bersinar maknanya, ya. Takkan terang, takkan nyata bagi engkau tauhid engkau tadi, melainkan baru terang. Illa, melainkan, iza kharajta anka ay iza fanaita anta anka, melainkan apabila keluar engkau, ya. Bila kita keluar daripada kita, baru diterang. Apa makna keluar daripada kita? Kita keluarkan memandang kudrat kita dengan kita memandang kudratillah. Kita keluarkan pandangan hati, ilmu kita dengan kita memandang ilmu Allah Ta'ala, ya. Buang pandangan sifat kita, pandang pada awsaf sifat Tuhan. Akhirnya buang kewujudan kita, memandang kewujudan dia. Barulah tauhid kita makin terang. Apa tauhid? Menunggal, satu. Dah buang lain, tinggal satu, terang. Ini pandang banyak sangat, sana pandang, sini pandang, rasa di rasa orang. Tak ada apa dan, ya. Tak ada siapa yang boleh menentu, tak ada siapa yang boleh memutuskan melainkan dia saja. Wallahu ta'ala. Itu panggil tauhid yang sebenarnya. Itu sebab dia kena kok mana pun dia pusing balik, kata Ibnu Ajibah ada Hasani dalam kitab dia Iqazul Imam, pusing kok mana pun balik, dia kembali balik apa? Kasratul zikr, kena banyak zikir. Zikir kena banyak. Zikir serta faham dan menghayati, insya-Allah dia cepat terbuka, ya. Zikir serta hudur hati, tentak zikir Allah. Allah bersebut Allah, Allah tu apa? Ialah nama yang menunjuk bagi zat yang wajibal wujud. Bila zat yang wajibal wujud, bila zat dia ada sifat, dengan sendiri masuk sifat. Sebab kita gunakan ismun zat dipanggil, ya, mana nama yang menunjuk kepada zat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Sebab Quran sebut kul Allah. Bila kita wasal bunyi apa? Kulillah. Akum dan zarhum fi khawdihim yal'abun. Tinggalkan manusia itu yang
bermain-main dengan kelekaan ya, makhluk dan dunia yang tidak ada manfaat apa. Tinggal hati kita bulat terus kepada sebut. Sebab bila kita asak dengan zikrullah, insya-Allah ya, dia makin lama dia terang dapat memandang akan tauhid yang khas ni. Allahumma ja'alna. Dan tiada nyata, artinya tiada latas, tidak terang bagi engkau ya. Kata tuan pengarang, tauhid engkau tak jelas. Ada tauhid tapi tak terang. Ya, dia tahu Tuhan yang membuat tapi puasan-puasan orang. Kalau tanya dia mengaku cabut, semua Allah Taala. Tapi bila pandang terasa hati dia pernah nampak benda lain. Itu dia panggil tak berapa terang, malap. Ya, dia nak terang sentiasa. Melainkan apabila keluar engkau. Itulah maksud daripada kata la haula wala quwata illa billah. Itulah maksud kata keluar engkau dari engkau. Itu maksudnya. Ya. Ini yang biasa dia orang layau kat kedai kopi ni. Kalam-kalam sufi entah ni. Dia duduk kat kedai kopi, dia kata kau dah keluar pada diri kau. Orang dengar pun pelik kan. Keluar macam mana? Kau belum sampai. Padahal dia pun dia pun tak faham juga. Dia lawyer buruk. Kita tanya apa makna keluar daripada diri? Mana nas dia? Yang kamu kata keluar daripada diri itu mana nas dia? Itulah hadis tu. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula, tidak ada daya upaya untuk meninggalkan maksiat, untuk meninggalkan benda mudarat. Ya, wala haula wala quwata, tidak ada kekuatan untuk mengerjakan amal soleh, buat benda kebajikan illa billah, melainkan semua dengan Allah Taala. Ya, dia yang menggerakkan, dia yang memberi hidayat, dia beri petunjuk, dia beri semua dia. Sampai taraf tu kita memandang, maka disediakan kanzun min kunuzil jannah, gedung daripada gedung syurga. Gedung syurga Taala tu, siapa duduk taraf tu memang terbuka. Dia buka muka syafah macam-macam nampak. Pum terbuka, makrifat macam-macam. Sebab apa? Dia berjaya memadamkan pandangan khalqiyah. Bila dia berjaya memadamkan pandangan makhluk, maka Tuhan akan cempakkan, bukakan sehabis-habis makrifat dengan dia. Ni buang banyak ni. Kena zikir banyak. Ya. Kalau kurang zikir banyak dapat. Sebab zikir kita asak aje. Allah. Sentiasa dia. Ya. Diri kita, bangun kita, duduk dia, tembak dia. Kalau lagi nak sedap, zikir ada wayar, sambung. Sambung. Guru, carilah tuan. Guru yang mursyid, pergi cari. Tuan guru saya pesan, kau cari. Walaupun menyeberangi lautan api. Gitu. Ya, cari. Kalau dapat, baik. Sebab dia, amalan dia ada special, dia ada sanad. Bila amalan tu bersambung, guru pada guru, guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya power lain sikit. Ya, kita tunjuk cepat. Artinya hapus engkau diri engkau daripada engkau. Wah, ni bahasa lama tu, banyak nama engkau. Hilangkan diri engkau. Ini hapus engkau diri engkau daripada engkau. Buangkan pandangan diri kita. Ya, kita berjalan dengan nak tanya. Kita rasa kita ke atau kita rasa digerakkan oleh Ta'ala? Tu je kita tengok. Kalau tanya semua jawab sama. Siapa yang gerak? Allah. Kita nak tanya rasa, bukan tahu. Tahu semua boleh jawab. Semua kata daripada Allah Ta'ala. Kita nak tanya ada rasa tak? Kita berjalan semayang 50 tahun kita rokok, kita rasa kita rokok ke atau kita dirokokkan? Kita i'tidal, kita rasa kita di'iktidalkan ataupun kita yang i'tidal. Kita baca semua rukun-rukun qauli, kita baca tu, kita gerak mulut tu, kita rasa kita baca ke atau kita digerakkan oleh Allah Ta'ala? Rasa ya, bukan tahu. Tahu semua orang boleh jawab. Orang dari Tuhan, semua Tuhan gerak. Rasa? Dia rasa kita baca. Dia rasa kita lagi, itu dia panggil apa? Dia panggil syirik khafi ada lagi. Apa syirik khafi? Memandang akan kewujudan keberadaan kita. Sila matikan benda tu. La haula wala quwata illa billah. Kena mati gitu. Lepas tu kena zikir tak dia. Allah. Nampak dia kan. InsyaAllah dia akan terbuka. Ya. Dan daripada yang tinggal daripada segala aghyar. Aghyar ni apa? Semua makhluk dipanggil aghyar. Dijamak di kalimah ghair. Ghairullah, lain daripada Tuhan. Bila kita buangkan pandangan ni, segala ni, dengan bawa engkau melihat akan dia sekaliannya dari Allah Ta'ala. Ya.
Tuan-tuan perhati kereta bergerak tu, kita rasa kereta tu bergerak ke atau dari Allah Ta'ala gerak? Rasa ya? Kalau tanya semua dia jawab, semua tu afal Tuhan, semua tu berasa tu. Lepas pun wah hebat orang tu. Orang nampak rasa hati tuan-tuan. Ini yang nak buang makrifat dengan zauq, dipanggil rasa. Tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami ma'asyiral arifin ialah bil azwaq, rasa yang kita nak, bukan dengan atas lambaran kertas ni. Kertas yang kita baca kitab ni sebagai panduan, dia mesti ada. Kalau tak ada panduan, babah pula kita. Tapi menghasilkan dia, ada kena riyadhah wal mujahadah. Banyakkan zikrullah, banyak latihan memadamkan pandangan makhluk yang membuka pandangan ke hadrat Tuhan. Itu boleh akan masuk tauhid khas, ya. Situ kalau dia masuk je, dia punya lazat, masya-Allah. Hilang yang lain tu, ya. Itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila terbuka antara kita dengan Allah Taala. Itu dia. Melihat sekalian tu daripada Allah Taala. Dan Allah jua yang menjadikan kamu dan benda yang kamu perbuat. Ya. Apa kita buat? Gerak, jalan, cakap, mendengar, menghidu, memegang, semua dia. Dalil tu Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, wa ma dan barang ta'malun, yang kamu usaha, yang kamu buat. Jadi natijah besar daripada makrifat bila rasa ni, kita akan jadi orang yang redha, kita akan jadi orang yang sabar, kita akan jadi orang yang tenang. Itu dia. Ya, bila kata orang menyakiti kita, kita pandang semua gerak dari tak ada apa. Ya, orang kata kita, orang kutuk kita, kita boleh kata alhamdulillah. Sebab kita pandang tu nasihat daripada Allah untuk kita. Kalau dia tak ada ilmu ni, orang bantai dia macam tu. Oh, dia berangin tuan. Mengamuk dia kata, wah, engkau kata kau tak kenal siapa aku. Wah, habis lagi teruk. Ya, ni kan bahasa kita kan. Wah, tuan ni hebat nak. Tahu tak apa. Itu semua dah babas tuan. Dia kata tahu tak apa tu memang babas jauh. Ya, sebab dia nampak diri dia. Kita jangan pandang diri kita, pandang dia. Ya, dia yang menjadikan. Sebab tuan tu perhati, dalam Quran kan banyak ayat-ayat yang menyuruh kita memandang dia. Ulin zuru maza fis samawati wal ard. Ya, ulin zuru, sila pandang apa yang ada dalam kejadian langit bumi. Ya, Tuhan tak kata unzuru ila samawati wal ard, sila pandang langit bumi. Kalau pandang langit dan bumi, semua boleh pandang. Haiwan tak berakal pun pandang. Lembu kebau ayam itik memandang hari-hari kan. Ya. Maza, apa yang ada dalam. Inilah dalam. Apa dia? Minal dalail. Mana pada segala dalil. Wal mazhar. Dan cermin untuk memandang keberadaan Allah Ta'ala. Sebab kita buka mata luar, mata dalam kena buka. Jangan tutup mata dalam. Ya. Ini mata luar dibuka. Mata luar memandang makhluk. Mata dalam syuhud akan Khalik pencipta dia. Sebab tuan tu pandang. Alam tara ilal alam tara, banyak kan? Tidak kamu lihat tuan kata. Allah, kejadian-kejadian tuan banyak. Mana tadi? Dengan bahawa engkau melihat akan dia sekaliannya daripada Allah Ta'ala, dan Allah jua yang menjadikan kamu dan benda yang kamu perbuat. Gerak kita semua dari dia. Sebab kena jalan dalam. Dia kata sampai peringkat dia berjalan, dia terasa dari Allah Ta'ala. Ya, bila rasa dengan Tuhan itu kuat, ya, menguasai diri dia, atau dipanggil lawan tu apa? Fana billah. Lenyap yang lain yang dia nampak Tuhan ni. Dalam batin hati dia musyahadah ke Tuhan. Bukan dengan mata kepala, ya, rasa tu, zauq, syuhud. Ketiga itulah dia akan dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Ya, dapat kasih sayang Tuhan bila kita memadamkan pandangan yang lain daripada dia, ya, kita hidupkan pandangan dengan dia saja. Itu dalil dalam hadis yang selalu disebut dalam hadis sahih. La yazalu abdu yatakarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Sentiasalah hamba-Ku mengerjakan amalan yang sunat setelah yang wajib selesai, sehingga aku kasih akan dia. Bila aku kasih akan dia apa? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Akulah pendengar yang dia mendengar dengan aku. Itu. Maksudnya dia mendengar tu terkasih Tuhan, dia bercakap terkasih Tuhan, dia berjalan dikasih. Orang duduk taraf ni mana orang tu dapat kurnia Tuhan. Apa sebab dia dapat kurnia Tuhan? Sebab dia masuk golongan dikasihi oleh Allah Taala. Ya. Sebab apa dikasih? Dia banyak mengingati Tuhan.
Ya. Ana ma'a abdi iza zakarani. Aku berserta hamba-Ku bila dia mengingati akan daku. Kemudian dia kata wan nisbatu, nun sa, nun sin ya, nisbah. Wa nisbatu amalika ilaika, itu dia panggil nisbatun kasbiyatun. Wa ilallah khalqiyatun. Fallahul khaliq wa antal kasib. Tujuannya apa? Litusabu au tu'aqab. Itu hikmah dia. Dan bermula membangsakan amal engkau pada engkau. Ini dolar buat ni. Ya, ni Mamat yang bawa ni. Itu kita bangsakan saja. Itu dibangsa apa tu? Nisbah usaha dia panggil. Itu nisbatun kasbiyatun. Dan kepada Allah kita nisbahkan ini Allah Ta'ala, ini dipanggil nisbah menjadi. Yang mengeluarkan, yang mengadakan hakikat dia. Yang mengadakan semua ni hakikat. Rumah kita tengok. Bangunan besar 60 tingkat, 100 tingkat. Dua nisbah tu. Satu nisbah dipanggil nisbah kasbiyah, satu nisbah khalqiyah. Nisbah kasbiyah dibangsakan ni. Oh, ni cabu buat ni, ni kontraktor ni. Itu nisbah apa dia panggil tu? Nisbah apa tu? Kasbiyah, usaha. Disandarkan dia. Adapun hakikat yang mengadakan itu nisbah khalqiyah, wallahu taala. Ya. Yang menghadirkan hakikat Allah Ta'ala. Dia gerak dari Tuhan, benda tu bergerak, semua hakikat daripada Allah Ta'ala. Ya, benda nak dipandang, dilatih sampai terbuka. Dan minta malam-malam tu Allah Ta'ala bukakan hijab. Nampak alat ini kan. Makhluk ni yang lemah kita, yang jahil makhluk ni kan. Innahu kana zaluman jahulah. Ya, innahu sungguhnya manusia ni, ya, kata Allah Ta'ala Al-Quran, innahu kana zaluman, cukup zalim, jahul, cukup bodoh. Quran kata kita jahul. Kalau jahil ni maknanya bodoh. Kalau jahul ni sigar mubalagah atau wazan fa'ulun. Di bahasa Arab ni ada makna dalam. Kalau jahul tu lampau jahil, ada maksud ini, ya. Dalam keadaan begitu pun makhluk punya buat kita tengok macam mana tuan ciptaan zahir ni. Ya. Kapal terbang tu pakai kontrol. Singapura tu dia punya apa, kapal laut pakai kontrol. Kapal laut dalam laut tak ada orang bawa, dia kontrol dari atas. Dia bergerak sana, berjalan apa semua tindakan perjalanan dia tu, siapa kawal? Di sini. Ada alaqah, ada hubungan yang kita nampak. Wah, macam kaitan tak ada. Dia kat sini je tekan sana bergerak. Itu makhluk. Remote kontrol kita kan, kita kat luar tu. Ni ada dinding, dia tekan sini, sana naik. Ya, mana nampak tak hubungan dia? Nampak. Tekan kat sini, sana naik. Itu makhluk yang lemah punya. Macam mana kita nak kata Allah Ta'ala? Ya. Bangunan nampak hakikat dia yang menjadikan. Af'al dia buat semua. Itu kena tenung betul-betul. Sampai mana ternampak dia sebenar-benar Khalik, pencipta dia. Ya, itu perlu kepada asahan supaya apa? Hadid basarul iman. Hadid mana tajamkan. Basara imanik mana akan penglihatan iman kamu. Tajamkan dengan apa? Bil muraqabah wal musyahadah. Dengan muraqabah dan musyahadah. Tajamkan. Bila tajam sedap tak? Sedap tak tuan-tuan? Kita sembelih lembu tajam, sedap tak? Oh, sedap. Ada satu tempat kan, seorang ustaz tu dia pergi sembelih lembu, dia dah uzur kan. Bila sembelih lembu waktu korban kita tengok tak padang, lembu tu besar. Dia bawa parang ni jalan pun slow je. Katanya betul-betul dia sembelih ni kan. Dia tolak sekali je. Dah. Allah. Ya. Dua kali kan dia tolak pisau dia sat, dia terik balik dah habaq habis. Tengok dia punya tajam, masya-Allah. Ya. Ini kita sembelih protein ni hampa terjelir lidah lembu. Lembu tu kata celaka kau sakit aku itu. Kan? Pisau tumpul belalak antara lembu. Tak hukum tu haram. Yang kita menyeksa ni. Sebab tu suruh kita tajamkan pisau. Yang kita terik dah. Apa kerja pun bila kita gunakan alat yang tajam seronok tuan. Kita hiris apa nama ni, daging kerja kahwin kan pakai pisau tajam. Wah, sak kejap. Ini puat ini bergenjuk-genjuk tak betul-betul.
Mata pisau dengan belakang pisau lebih kurang. Apa benda bila tajam cantik, begitulah basar, mata dalam kita kalau tajam. Dia bukanya mata luar, mata dalam terbuka. Pum, pum. Oh, lazat tuan-tuan. Nikmat tajamnya basirah mata dalam dia untuk merenung, merasakan af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu sebab dia suruh kita tajamkan asah. Ya, kita ada asah kali, asah besar ni. Apa? Suluk tuan-tuan. 10 hari kita tanya, pum, satu hari 70,000, satu tidak kan? Itu suluk. Ataupun mingguan tawajuh. Itu asahan tu dia asah. Asah-asah biar tajam. Selain daripada kita berjalan sentiasa ingat, ya. Kita nampak tadi Allah, lepas pun Allah. Allah. Lama-lama dia tajam kan. Asah dia tajam. Dia tajam dia akan nampak terang af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Ausaf Tuhan dia akan nampak terang dengan mata hati dia. Di basaril iman. Sebab dia kata hadid, tajamkan basar ya iman ke, pandangan iman kamu. Jadi dua nisbah ya, nisbah kasbiyah itu diletakkan, Tuhan letakkan. Adapun khalqiyah menjadikan betul tu dia. Tak ada siapa boleh jadi melainkan dia je. Dulu akan ada main wayang kulit kan. Wayang kulit di belakang seorang tuan. Ya. Ruqyah orang panggil, Samad ruqyah. Wah, orang pergi tengok sedap cerita je. Sebenarnya siapa yang gerak seorang di belakang. 5 suara ada kat dia. Macam suara. Dia yang gerak kat belakang. Kalau orang dah tahu, dia tengok dia nampak belakang tu pandai dia buat suara. Dia tak pandang apa nama tu, patung. Itu maknanya. Itulah gerak nampak daripada dia. Padahal zahir hakikat ada daripada dia. Jadi ada dua nisbah. Nisbah kasbiyah dengan nisbah khalqiyah. Nisbah kasbiyah tu apa hikmat dia? Tujuan dia apa? Litusab atau lituaqab. Ya, supaya diberikan pahala atau seksa maknanya. Dan kau menjadikan usaha supaya diberi pahala. Bila nampak nisbah, makna kasbi itu usaha tu pada kita buat baik, ya, buat amal saleh, atau beri pahala kat kita, nak sandarkan. Atau disiksa bila dia buat benda yang tak elok. Itu hikmat Allah Ta'ala letakkan kasbiyah. Adapun khalqiyah pada hakikat adalah dia saja, tunggal. Memilik khalqiyah maknanya menjadikan, mengeluarkan daripada tak ada kepada ada, atau mengikdam, meniadakan yang dah ada ditiadakan. Itu semua kuasa besar dia, alam milik dia tunggal. Itu panggil tauhid. Tauhid khas kita pandang, ya. Habis tu. Jadi wahasa dia betul, kena banyak zikrullah. Alaja minta Allah suruh buangkan pandangan makhluk. Dalam batin kita nampak kan. Ya, luar macam biasa kan. Ya, luar kita macam biasa, tapi dalam tu jalan zikir kan jalan cepat. Supaya apa? Cepat dia tajam, sedap kita apa? Memandang tadi, ya. Kemudian faqullu ma akhlasta, ya, bil khuruji zalika yakshifu laka annahu ta'ala huwal fa'il mawjud la anta. Dan terkala bila Tuhan bersihkan ini berlaku besok, keluar engkau daripada engkau, dan saya dibukakan, dikasyafkan bagi engkau, ia itulah tiada sebenar fa'il melainkan dia. Kemudian faqul lama akhlasta wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Wa inna khaira kullahu bi anta bina rabbina hatta yang kashifu lana. Alhamdulillah.